Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Seri Yang di-Pertua Tun Fatimah Cantik Rupawan sudahlah cantik tangkas berlawan. Rancangan Malaysia ke-12 kita bahaskan kesejahteraan keluarga Malaysia menjadi keutamaan. Datuk Seri Yang di-Pertua, RMK 12 ini bersifat mengambil pendekatan the whole nation approach dan ia harus memaknai ruang dan lingkup mengutamakan kesejahteraan keluarga Malaysia. Bagi memastikan tiada siapa yang terpinggir, maka rancangan pembangunan dan pemulihan ini mesti mengutamakan akses kehidupan dan meningkatkan taraf hidup rakyat agar semua rakyat dapat hidup dengan selesa dan bermaruah. Pandemik COVID-19 ini juga telah memperlihatkan jurang yang sudah wujud dalam sistem perlindungan di Malaysia. Dan sebahagian besar program kebajikan sosial ia masih lagi bersifat bantuan jangka pendek dengan komitmen dari segi perundangan dan cara pembiayaan. Jadi untuk menyentuh perbincangan dan perbahasan RMK 12 ini, Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh ekosistem perlindungan sosial rakyat yang pada pandangan saya sangat kritikal apabila menyentuh isu kemiskinan dan kesenjangan hidup, khususnya sebagaimana yang telah dilaporkan oleh dua laporan penting. Yang pertama, Families on the Edge oleh UNICEF dan Menongkah Badai ke Arah Keterangkuman Perlindungan Sosial di Malaysia oleh Khazanah Research Institute. Dua laporan ini, ahli warga Dewan Negara yang dihormati sekalian, adalah laporan yang sangat penting untuk kita telusuri. Kemiskinan akibat pandemik membuktikan wanita sebagai ketua keluarga dan kanak-kanak menjadi entiti keluarga Malaysia paling miskin. Ya, dalam kemiskinan yang terangkum dalam kemiskinan nutrisi, kemiskinan peranti, kemiskinan ruang dan juga penafian mendapatkan akses bantuan kerana kemiskinan digital dan peluang. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Negara 2019, jumlah ketua isi rumah wanita adalah sebanyak 1.2 juta orang. Dalam satu soal selidik yang telah pun dibuat, sekitar 92% ibu tunggal mempunyai pendapatan di bawah paras garis kemiskinan, iaitu RM2,208 dalam tempoh pandemik ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebelum saya meneruskan perbahasan yang terkait rapat dengan kerangka asas perlindungan sosial keluarga Malaysia ini, izinkan saya memetik puisi sastrawan negara Usman Awang yang memberikan takrifan kemiskinan lewat puisi beliau yang bertajuk Selembar Kamus Kemiskinan. Kemiskinan bererti kelaparan, penyakit bererti kemiskinan, kemiskinan bererti kekurangan zat makanan. Keciciran pelajaran bererti kemiskinan, kemiskinan bererti kekurangan perubatan. Kematian ibu ketika melahirkan bererti kemiskinan, kemiskinan bererti usia tidak panjang. Pondok usang bererti kemiskinan, kemiskinan bererti hidup menumpang. Begitulah tajamnya warga Dewan yang dihormati sekalian kritikan sosial oleh sastrawan negara dalam menakul derita kemiskinan dan kemelaratan hidup rakyat. Sudah sampai masanya kerajaan menumpukan pada prinsip kesejagatan atau universal dan menyeluruh dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang inklusif serta bersifat mencegah kemiskinan, kalis kejutan dan meningkatkan daya tahan. Justru saranan saya dalam konteks pendekatan kitaran hidup ataupun dengan izin from cradle to grave, minal mahdi ilal lahdi, dari buai hingga ke liang lahat, perlu mengutamakan asas perlindungan sosial. Maka wajarlah tumpuan pelan sekuriti sosial mencakupi 3 dasar utama, iaitu pertama, skim manfaat kanak-kanak sejagat, kedua, perluasan liputan mandatory dan skim insurans sosial untuk semua individu dalam umur bekerja dan pencen insurans sosial untuk warga emas. Datuk Seri Yang di-Pertua, kanak-kanak meliputi 28.3% daripada keseluruhan jumlah penduduk Malaysia. Ada peribahasa yang cukup penting bila kita bercakap tentang kanak-kanak ini, ahli warga Dewan yang dihormati sekalian, yang menyebut it takes a village to raise a child dengan izin. Maknanya apa? Maknanya kita perlukan sekampung ekosistem untuk
menjaga seorang kanak-kanak. Bayangkan pembangunan sosioekonomi kanak-kanak yang tidak dapat diutamakan dalam semua perancangan-perancangan yang melibatkan pembangunan negara. Jadi adalah tanggungjawab kerajaan untuk memastikan keutamaan aspek kesejahteraan kanak-kanak ini diberikan keutamaan. Merujuk kepada laporan Khazanah Research Institute ini dengan izin, telah dicadangkan agar skim manfaat kanak-kanak sejagat ini disediakan memandangkan cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dari segi pendidikan, kesihatan dan pemakanan adalah meluas dan merentas semua segmen masyarakat. Kanak-kanak di Malaysia mengalami 3 beban malnutrisi, iaitu pertama kekurangan zat makanan termasuk bantut, kurang berat dan susut, kekurangan mikronutrien atau kelaparan tersembunyi dan obesiti. Skim ini akan melindungi kanak-kanak daripada berumur 0 hingga 12 tahun pada tahun pertama dan diperluaskan secara tahunan mencapai liputan penuh dalam tempoh 5 tahun berikutnya. Datuk Seri Yang Di-Pertua, saya percaya kita harus melabur untuk kanak-kanak kerana mereka adalah masa depan negara. Seterusnya adalah perluasan liputan mandatory dan skim insurans sosial untuk semua individu umur bekerja. Umur bekerja merangkumi lebih daripada separuh hidup kita. Pekerjaan yang baik dan berpendapatan adalah penting untuk kesejahteraan individu dan masyarakat. Jadi perluasan liputan mandatory untuk skim insurans sosial sedia ada untuk risiko kecederaan, pekerjaan, kesihatan mental, keilatan dan kehilangan pekerjaan serta memperkenalkan skim jaminan pendapatan waktu bersalin mestilah di bawah seliaan Pertubuhan Keselamatan ataupun Perkeso. Selain majikan dan pekerja, pelibatan pihak kerajaan sebagai pencarum ketiga adalah dicadangkan bagi memperkukuh sistem insurans sosial khususnya bagi yang berdepan dengan masalah mencarum. Saya sangat terkesan berkaitan dengan isu bersalin, sebab itulah geran tunai bersalin bukan sahaja menyediakan jaminan pendapatan asas bersalin tetapi perlindungannya harus secara progresif melibatkan manfaat jagaan bersalin termasuk allowance cuti paternity. Datuk Seri Yang Di-Pertua, cuti paternity ini sangat penting bagi seorang bapa untuk memastikan beliau berada dalam ekosistem pembesaran anaknya. Jadi seharusnya sebagai keluarga Malaysia yang menggagaskan keluarga Malaysia ini, wajar untuk cuti paternity ini dipertimbangkan kepada bapa-bapa bersama dalam proses dan ekosistem pembesaran kanak-kanak. Yang ketiga, Datuk Seri Yang Di-Pertua adalah pencen insurans sosial untuk warga emas. Menuju negara tua 2030, persoalan besar yang perlu kita tanyakan, adakah negara kita bersedia untuk menghadapi proses ataupun menuju negara tua 2030 ini. Skim insurans sosial perlu diperkenalkan sebagai satu jaminan pendapatan asas untuk hari tua. Malaysia sedang menghadapi proses penuaan yang sangat pantas, perubahan struktur keluarga dan kekangan sokongan kewangan keluarga. Kebimbangan utama bagi Malaysia, Datuk Seri Yang Di-Pertua, adalah Malaysia dijangka akan mencatatkan 2 kali ganda saiz warga emas berumur 65 tahun daripada 7% pada tahun 2020 kepada 14% pada tahun 2045, sekaligus beralih daripada status masyarakat menua kepada masyarakat tua dalam tempoh 25 tahun. Kita juga harus ambil maklum bahawa penglibatan pasaran buruh lebih rendah dan keupayaan untuk bekerja yang semakin merosot turut menjadikan warga emas terdedah kepada kemiskinan. Sistem persaraan sedia ada masih belum mampu memberi perlindungan kepada warga emas dan skim caruman KBSP hanyalah mandatory untuk pekerja yang mempunyai majikan yang jelas. Sedangkan bagi mereka yang bergaji rendah atau pekerjaan yang tidak tetap, simpanan untuk persaraan adalah tidak mencukupi ataupun tidak ada langsung. Maka sebagaimana cadangan KRI ataupun Khazanah Research Institute meluaskan bantuan warga emas berganjak ke arah pencen sosial sejagat dengan menyediakan pencen warga emas kepada semua. Datuk Seri Yang Di-Pertua, oleh demikian saya merasakan bahawa Malaysia harus bergerak
daripada model berasaskan kebajikan dengan tumpuan sasaran kemiskinan kepada model yang lebih inklusif dan bersifat mencegah kemiskinan dan menangani kerentanan. Dalam mendepani kekangan fiskal, dasar digubal dengan mensasarkan membantu hanya mereka yang benar-benar memerlukan bantuan atau yang memerlukan. Bagaimanapun, piawaian yang digunakan untuk mengukur kemiskinan sering ditakrifkan secara minimum sehingga piawaian itu tidak munasabah dalam keadaan taraf hidup semasa ataupun setempat. Saya bagi contoh Datuk Seri dan Pertua, walaupun PGK telah naik daripada RM980 kepada RM2,208, tetapi mereka yang menerima bantuan hanyalah yang berada di paras PGK RM980. Ini tidak adil. Bagaimana mungkin bantuan disalurkan kepada PGK yang telah pun berubah? Dan kita akan ada masalah tentang data-data kemiskinan selepas ini sekiranya bantuan-bantuan ini masih tidak dapat diselaraskan mengikut PGK yang betul. Maka sistem perlindungan sosial yang dicadangkan haruslah kalis kejutan. Kenapa saya sebut berulang kali kalis kejutan ini, tuan-tuan dan puan-puan dan ahli dewan sekian? Kerana kalis kejutan ini adalah yang paling kritikal dalam masyarakat apabila mereka berhadapan dengan situasi seperti kemalangan, wabak dan sebagainya. Mereka tidak mampu untuk meneruskan kehidupan kerana tidak ada simpanan dan juga berhadapan dengan kemiskinan yang sangat menekan kehidupan mereka. Datuk Seri Yang di-Pertua menuju pengukuhan sistem penjagaan kesihatan yang menyeluruh. Saya mohon agar kerajaan juga memberikan perhatian yang serius kepada polisi dan dasar kesihatan mental negara sebagai sebahagian besar sebagai dasar penting dalam polisi kesihatan awam untuk mengurangkan kesenjangan dalam semua segmen masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan akses terhadap perkhidmatan kesihatan mental. Apa yang menarik, Datuk Seri Yang di-Pertua, dasar kesihatan mental negara yang pertama telah menyebut mudah diperolehi dan saksama. Dalam konteks kesaksamaan berkaitan dengan dasar kesihatan mental ini, dasar ini sangat penting untuk menentukan penjagaan kesihatan mental mudah untuk didapati oleh masyarakat ataupun accessible to all, sama rata dan adil bagi setiap segmen dalam masyarakat dari segi demografi dan keupayaan ekonomi. Dalam masa yang sama, satu lagi aspek dasar kesihatan mental negara yang paling penting adalah perundangan, di mana hak dan kebebasan orang-orang yang mengalami masalah kesihatan mental dan gangguan mental mesti diberikan jaminan, ya, sama ada jaminan oleh undang-undang, jaminan hak asasi kemanusiaan dan juga perlindungan melalui undang-undang. Jadi jaminan hak asasi kemanusiaan dan undang-undang ini mestilah diiktiraf oleh Perlembagaan Persekutuan dan melindungi hak mereka, khususnya untuk mengelakkan stigma, prejudis dan diskriminasi dalam masyarakat. Datuk Seri Yang di-Pertua, hasil kajian UNICEF mendapati bahawa kanak-kanak yang mengalami masalah kesihatan mental di negara ini adalah pada julat 18.3% yang melibatkan kelompok kanak-kanak berusia 13 hingga 17 tahun. Manakala laporan UNICEF juga menyebut bahawa tindakan membunuh diri menjadi punca kedua kematian dalam negara dengan 51% jumlah membunuh diri melibatkan mangsa berusia 15 hingga 18 tahun. Kita lihat pula rekod PDRM dengan jumlah kes bunuh diri di Malaysia bagi tahun 2019 hingga 2020 mencatatkan mangsa berusia 15 hingga 18 tahun adalah paling tinggi dalam 872 kes yang dilaporkan. Datuk Seri Yang di-Pertua adalah menjadi satu kerugian kepada negara apabila umur kanak-kanak ini yang sekitar umurnya sangat produktif mati ataupun terlibat dengan kejadian membunuh diri, sedangkan ya, kita memerlukan intervensi segera dalam konteks dasar kesihatan mental negara. Mohon pencerahan. Silakan. Ayo. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua dan Wabisnato Falina. Remaja yang ramai membunuh diri bersetuju atau tidak
kebanyakan mereka ni terlalu terdorong dengan filem-filem dan drama daripada Korea ni. Pasal semua cerita mesti ada bunuh diri dalam filem. Dan filem dia memang berteknologi tinggi. Ada menyelibatkan semua teknologi. Bersetuju tak? Maknanya meraja ni bila gagal bunuh diri jawapan dia. Bila gagal bunuh diri. Adakah kerana mereka terlalu terpengaruh dengan drama-drama Korea ni? Terima kasih sahabat saya yang bertanya dan concern tentang tersebut. Saya juga menonton drama Korea dan saya setuju naratif drama itu memang terdapat unsur-unsur begitu. Tetapi saya mohon Datuk Seri Naib Pertua untuk merekodkan soalan itu, tetapi jawapan itu dipanjangkan kepada kementerian yang berkaitan, kerana saya percaya sebagai seorang aktivis kesihatan mental, banyak sebenarnya alasan-alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan seorang kanak-kanak itu membunuh diri. Dan barangkali ada satu yang kita sebut peranan media ini dalam konteks bunuh diri di kalangan kanak-kanak ini adalah contagious, ia berjangkit. Sebab itulah peranan media ini sangat penting dalam memastikan bahawa etika-etika melaporkan kejadian bunuh diri ini tidak sampai kepada masyarakat dan mematuhi etika-etika yang telah pun disebut dalam WHO, cara melaporkan pemberitaan bunuh diri. Datuk Seri Yang Dipertua, saya sambung dalam usaha seterusnya dalam usaha memperkasakan rangka kerja bagi memperkasakan gender. Saya ambil maklum bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut tentang pemerkasaan gender ini, maka dicadangkan pelan tindakan gender negara menjadi mekanisme tata cara kerja yang lebih efektif. Saya juga menyambut baik cadangan Perdana Menteri ataupun gagasan Perdana Menteri yang menyebut tentang undang-undang sivil dan syariah diperkukuhkan bagi menangani isu berkaitan wanita. Penting untuk saya garis bawahi Datuk Seri Yang Dipertua bahawa agenda memperkasakan gender, mengarus perdanakan gender, keterangkuman gender harus difahami dalam konteks ia membawa manfaat untuk semua segmen dalam masyarakat, termasuk lelaki, kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak lelaki. Bukan wanita sahaja. Ini antara salah faham yang mesti kita jelaskan kepada masyarakat bahawa bila kita menyebut tentang pemerkasaan gender, ia bukan semata-mata tentang wanita. Saya juga ingin memetik ucapan Justice Rosalie Abela, Hakim Mahkamah Rayuan Kanada, dalam tulisan beliau yang menyentuh the dynamic nature of equality. Dengan izin Datuk Seri Yang Dipertua, equality is evolutionary in process as well as in substance. It is cumulative, contextual, and it is persistent. At the very least, equality is freedom from adverse discrimination. But what constitutes adverse discrimination changes with time, with information, with experience, and with insight. What we tolerated as a society 150 or 10 years ago is no longer necessarily tolerable. Equality is thus a process, a constant and flexible examination of vigilant introspection and aggressive open-mindedness. Ini bermakna kesaksamaan ini adalah proses. Proses evolusi termasuk dalam konteks substantif, memahami episod-episod diskriminasi dalam masyarakat dan keadilan sosial yang mengambil kira faktor waqiat setempat, faktor budaya dan faktor agama, serta satu lagi faktor yang penting iaitu substantive equality. Ia membawa kepada kepentingan membentangkan bajet responsif gender yang menjadi tekad pelan tindakan gender negara. Saya percaya Datuk Seri Yang Dipertua, bajet responsif gender yang bersifat inklusif, terangkum dan melibatkan partisipasi komuniti yang menyeluruh akan memberikan manfaat kepada segmen wanita, kanak-kanak dan warga emas. Bajet responsif gender ini merupakan alat penting untuk menggalakkan pembangunan hak wanita. Ia bertujuan untuk memastikan sumber awam sumber awam diperuntukkan kepada kesaksamaan gender dan pemberdayaan wanita, kanak-kanak dan OKU. Saya juga ingin menyentuh di bawah mauduk kesamaan gender ini dengan mengambil contoh penglibatan wanita sebagai hakim mahkamah syariah yang sepatutnya tidak lagi menjadi perdebatan hukum dan emosi. Datuk Seri Yang Dipertua, penglibatan wanita di mahkamah syariah sebagai hakim syar'i wanita ini harus dilihat bagaimana representasi mereka ini
di semua peringkat kehakiman dan pembuat dasar dalam institusi kehakiman syariah sepatutnya menjadi agenda kesaksamaan gender yang akan memperkukuhkan imej institusi kehakiman syariah dan mengembalikan kepercayaan awam kepada institusi kehakiman syariah. Kesaksamaan gender dalam konteks ini akan memberikan manfaat kepada isu-isu syariah yang sering digambarkan sebagai institusi patriarki ataupun tomahan-tomahan liar yang mengatakan bahawa institusi ini sering tidak berlaku adil kepada wanita. Malah jika agenda memartabatkan institusi kehakiman syariah ini memberikan tumpuan kepada kesaksamaan gender, ia juga akan memartabatkan satu lagi suara rentan dalam masyarakat, iaitu kanak-kanak. Selepas wanita, kanak-kanak adalah kumpulan masyarakat yang cukup rentan dalam konteks keadilan di mahkamah syariah kerana banyak hak-hak mereka sebenarnya diperjuangkan di mahkamah syariah, termasuk hak isu penjagaan, hadhanah, nafkah, harta pusaka, perwalian dan sebagainya. Jadi dalam menjayakan pelan tindakan gender negara ini, seluruh segmen masyarakat harus didedahkan dengan pedagogi kefahaman gender. Ini sangat penting yang berteraskan kepada keadilan sosial dan hak asasi dalam masyarakat, khususnya dalam memahami isu-isu keganasan berasaskan gender dalam ranah awam dan penghapusan diskriminasi gender. Saya mohon rakan-rakan dalam Dewan sekalian untuk menumpukan kepada pedagogi ini, kefahaman gender ini dalam masyarakat, dan kita sama-sama memastikan bahawa isu-isu ini, khususnya keganasan berasaskan gender ini, dapat ditangani dalam masyarakat. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga ingin mengulang penegasan saya dalam konteks kesejahteraan keluarga Malaysia bahawa undang-undang mesti terus wujud untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan keluarga Malaysia dan mesti terus diberikan tumpuan dengan komitmen yang agresif. Sebab itu, tugas kita dalam Dewan yang mulia ini adalah untuk memastikan undang-undang yang memberikan manfaat, yang melindungi dan mendidik masyarakat mesti dirangkul bersama secara bipartisan. Maka pembentangan rang undang-undang anti gangguan seksual, rang undang-undang profesion kerja sosial, pemansuhan Seksyen 309 Kanun Kesiksaan yang berkaitan dengan percubaan bunuh diri, pindaan takrifan kesihatan, pekerjaan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, ada rang undang-undangnya di atas meja ahli warga Dewan sekalian, untuk memasukkan definisi kesihatan mental dan pindaan perlembagaan persekutuan yang sedang banyak diperkatakan pada hari ini yang terkait rapat dengan isu kewarganegaraan kanak-kanak yang hasil daripada perkahwinan wanita Malaysia dengan warga asing di luar negara, perlu lihat dalam konteks bagaimana ia harus diharmonisasikan untuk menggagaskan penghapusan diskriminasi gender yang mesti disegerakan. Akta kerja misalnya untuk dipinda berkaitan dengan cuti paternity, sekali lagi yang memperlihatkan bahawa komitmen kita terhadap perlindungan, manfaat dan juga kepentingan undang-undang ini dalam memastikan keluarga Malaysia terus sejahtera. Datuk Seri Yang di-Pertua, dalam kegairahan kita bercakap tentang hala tuju dan juga jaminan-jaminan harapan di dalam RMK 12 ini, kritikan konstruktif mesti tetap diberikan perhatian. Untuk itu, walaupun Kerajaan Persekutuan dan jajaran Pakatan Harapan telah pun memeterai MOU transformasi dan kestabilan politik yang memperlihatkan komitmen kedua-dua pihak untuk menjadikan reformasi institusi sebagai salah satu tujuan utama, namun ia tidak ditekankan dalam RMK 12. Ini mungkin barangkali sedikit kekecewaan kerana saya mengambil contoh pelaksanaan inisiatif Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 yang agak perlahan dan hanya dilaksanakan sekitar 40% sahaja setakat Mei 2020. Ramai rakan-rakan dalam Dewan telah pun menyebut tentang isu rasuah ini, Datuk Seri Yang di-Pertua. RMK 12 juga nampaknya tidak meneruskan beberapa agenda penting reformasi yang dinyatakan dalam kajian separuh penggal RMK 11, seperti usaha menjadikan SPRM sebagai badan bebas daripada campur tangan politik, memisahkan fungsi peguam negara dan pendakwa raya dan memperkenalkan Akta Pembiayaan Politik.
Semua penerusan agenda ini sangat penting untuk meningkatkan integriti dan memperkukuh ekosistem demokrasi negara, khususnya dalam menangani dan membantras isu ataupun jenayah rasuah. Agak janggal, Datuk Seri Yang di-Pertua, sekiranya Malaysia ingin menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2025 melalui RMK 12. Tetapi institusi awam dan demokrasi negara masih berada di tahap yang sering dipersoalkan. Sebuah negara maju tidak mungkin meminggirkan agenda pembaharuan demokrasi dan integriti bagi membina sebuah ekonomi yang benar-benar memberikan kemakmuran kepada rakyat. Sekali lagi, Datuk Seri Yang Pertua, RMK 12. Ya, saya angkat yang ringkasan eksekutif je lah, nak angkat yang besar tu tebal, Datuk Seri Yang Pertua. Ya. RMK 12 ini bukanlah dokumen bersifat trofi, bukan dokumen statik, bukan dokumen yang kaku ataupun pegun, ya. Tetapi sehingga tidak boleh diubah dan tidak boleh ditambah baik. Hakikatnya Malaysia tidak boleh mengenepikan agenda reformasi, institusi dan demokrasi untuk menjadi sebuah negara maju. Ya. Jadi dokumen ini bukan dokumen pemulihan ekonomi semata-mata, tetapi ia adalah ibu segala tekad untuk memastikan pemulihan yang padu dan bersasar, mencegah kemiskinan, kalis kejutan sekali lagi, dan untuk memastikan kemakmuran rakyat ini untuk keluarga Malaysia benar-benar dirasai oleh seluruh segmen dalam masyarakat. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua, Ahli Dewan yang mulia ini, untuk membahaskan RMK 12 ini dengan tuntas dan bermakna, dengan mengambil kira seluruh aspek, termasuk memaksimalkan perbincangan-perbincangan ini dalam jawatan kuasa pilihan khas di Parlimen dengan sesi libat urus bersama pemegang taruh dan kumpulan masyarakat sivil dan rentan. Terima kasih sekali lagi di atas perhatian seluruh ahli Dewan. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya dengan ini menyokong usul meluluskan RMK 12 bagi tempoh 2021 sehingga 2025. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.